izin dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bahagia saudara pengacara majlis kita pada pagi ini, baik Datuk Sri Abu Kasim bin Muhammad, Ketua Kesulitan SPRM, bahagia kawan nama saya Datuk Haji Aslak bin Abdullah, Presiden Persatuan Pengusaha Teksi Kereta Sewa Berat Ketuan Selangor, juga kawan nama saya Datuk Alias Gemuk yang Ketua Persatuan Pengusaha Teksi Putra Malaysia. Ini pun geng nama ya, Jalil. Mana Jalil? Bahagia Tuan Haji Berjalil Ma'ruf, Persatuan Pengusaha Teksi Lembah Kelang, ahli-ahli panel perundingan yang ada depan saya ni, dengan rasuah SPRM, pegawai-pegawai kanan SPRM, Datuk, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam sejahtera pada semua. Pertamanya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SPRM yang sudi menjemput saya bagi menyempurnakan majlis perancangan kempen perangi rasuah melalui teksi. Jadi sebenarnya saya hadir pada pagi ini ialah kerana selaku menteri yang bertanggungjawab kepada SPRM, dan buat kali pertamanya bukan saya datang kerana saya menteri teksi, sebab SPAD ialah bawah Yang Berhormat Perdana Menteri terus. Jadi kesempatan pada pagi ini ialah kehadiran di atas jemputan SPRM yang merupakan Suruhanjaya yang bebas, tetapi menteri yang bertanggungjawab untuk perjalanan kata apa macam perjumpaan seperti ini dan menjawab soalan dalam Dewan Rakyat. Saya lah menterinya, tapi bukan menteri yang mengalah mereka untuk buat kerja. Dia bebas tau. Kalau tak silap saya beberapa tahun dahulu kerana teksi jugalah saya disiasat oleh SPRM. Jadi walaupun menteri dia boleh siasat saya, jangan main-main dengan orang ni. Jadi saya nak ambil kesempatan pada hari ini untuk nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf dan batin kepada semua yang hadir di majlis kita pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada SPRM kerana dapat menjalinkan kerjasama dengan sektor swasta, NGO seperti Persatuan Teksi, dan melibatkan orang awam seperti pemandu-pemandu teksi dalam menjalankan kempen perangi rasuah. Penglibatan masyarakat dalam pelbagai sektor dalam usaha-usaha memerangi rasuah adalah amat penting untuk menimbulkan kesedaran dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap peranan mereka dalam usaha-usaha ini. Pemandu teksi penting, tuan-tuan dan puan dengan fikir, iaitu bahawa tuan-tuan dan puan tidak penting. Kerana selaku pemandu teksi seperti disebut oleh Datuk Abu Kasim sebentar tadi, tuan-tuan dan puan merupakan duta, duta kepada negara kita. Bila kita menjadi duta, bermakna kita mungkin di antara orang yang pertama yang berinteraksi dengan
pelancong-pelancong orang luar negara yang turun ke tanah air kita. Selepas dia berjumpa dengan pegawai imigresen, dia berjumpa dengan kita, pemandu teksi, kerana mereka akan menggunakan khidmat kita untuk mengangkut mereka daripada airport ke bandar. Jadi sebab itu kita merupakan duta kepada negara kita. Jadi sebagai duta, kita kena pasti itu bahawa apa juga maklumat yang kita sampaikan kepada pelancong-pelancong mesti adalah maklumat yang tepat dan tidak merupakan perkara yang kita sendiri tidak tahu, ya, yang kita tidak tahu, tetapi kita sampaikan kerana kita dengar orang bercakap tentang perkara itu. Duta kena cakap benda yang betul. Dan tuan-tuan dan puan penting, ya. Sebab itu usaha pada hari ini mengadakan program untuk memanggil pemandu-pemandu teksi. Ini memang merupakan satu usaha yang cukup tepat, ya, cukup tepat, kerana sememangnya pemandu teksi ini peranannya cukup penting sebagai duta kecil kepada negara yang kita cinta ini, iaitu Malaysia. Saya ucapkan terima kasih dan syabas kepada syarikat V2 Innovate yang berhad, kepada Presiden Persatuan Pemandu Teksi yang saya sebut 3 nama tadi memang kawan saya semua, ya. Asal memang memandu teksi, dia tahu semua dah. Dia operator sekarang, tapi dulu dia pun player. Tapi bukan player macam playboy ni, player yang dalam industri teksi. Silap pula. Dia dah tuan dalam abang saya pun dah sebut player pula kami ni. Maknanya player tu player in the industry, ya. Dan juga kepada pemandu-pemandu teksi yang sanggup menepikan sedikit keuntungan dari perniagaan yang dijalankan demi berbakti kepada kerajaan Malaysia dalam membantu usaha-usaha kerajaan memerangi rasuah. Saya amat terima kasih kepada pemandu teksi yang sanggup kehilangan pendapatan selama beberapa jam. Diorang ni kalau mari sini ni rugi ni, rugi. Pasal meter tak jalan sini. Meter tak jalan, tapi sanggup untuk beberapa jam. Meter tak jalan, tapi bersama-sama dengan kita semata-mata untuk memberi sokongan bagi merealisasikan usaha yang murni ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan usaha tuan-tuan ini mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkatan serta rezeki yang melimpah jua. Pencegahan rasuah adalah merupakan agenda penting kerajaan, ya, Malaysia, dan ini diterjemahkan melalui dasar-dasar kerajaan mengenai etika, tata kelakuan dan integriti, sistem dan prosedur, penggubalan undang-undang berkaitan pencegahan rasuah dan institusi-institusi yang dibangunkan dan diperkukuhkan seperti Institut Integriti dan SPRM yang berfungsi untuk meningkatkan integriti dan mencegah rasuah. Kerajaan telah memberi komitmen yang berterusan dalam usaha memerangi jenayah rasuah melalui plan transformasi kerajaan dengan mewujudkan NKRA rasuah. Objektif utama perubahan NKRA rasuah adalah untuk mengurangkan rasuah, ya, melalui penguatkuasaan dan pencegahan, memperbaiki kedudukan dan indeks persepsi rasuah, iaitu Transparency International, dan meningkatkan persepsi rakyat terhadap integriti kerajaan dan perkhidmatan awam. Antara hasil terpenting dan berkesan daripada penubuhan NKRA ini ialah pewujudan mahkamah-mahkamah khas bagi membicarakan kes-kes rasuah. Dengan wujudnya mahkamah-mahkamah khas ini, kes-kes rasuah dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan lebih cepat dan cekap. Dulu kita mahkamah ni kita tidak
ada khusus ya. Kes-kes rasuah boleh dihadapkan di mana-mana mahkamah. Tapi hari ini kita macam ada satu sistem di mana kita tubuhkan banyak mahkamah rasuah ini supaya dapat menyelesaikan kes cepat mungkin. Kerana penting ialah kalau ada pendakwaan, harapan kita ialah supaya kita akan dapat sampai ke hukuman yang kes itu dalam masa yang sesingkat. Sebab kalau tidak, kalau ditangguh bertahun-tahun baru kita selesai masalah dia, orang tidak akan menganggap bahawa memerangi rasuah itu sebagai serius ya. Kerana orang mau tahu ada pendakwaan, maka mesti ada keputusannya. Barulah orang faham bahawa kita serius dalam memerangi rasuah. Sebab itu kerajaan tubuh banyak mahkamah-mahkamah khas bagi membicarakan kes-kes ini. Selain itu, bagi memastikan SPRM dapat menjalankan tugas dan fungsi memerangi dan mencegah rasuah dengan lebih berkesan, kerajaan telah meletakkan SPRM sebagai badan bebas ya, mulai tahun 2009 supaya mereka bukan saja bebas dalam menjalankan tugas mereka, tetapi yang penting dilihat bebas supaya tidak timbul isu-isu negatif yang mengganggu tugas mereka. Ini tidak bermakna sebelum tahun 2009 mereka tidak bebas. Tetapi oleh kerana strukturnya pada masa itu adalah di bawah jabatan Perdana Menteri, dia bukan Suruhanjaya pada ketika itu, maka ia dilihat seperti tidak bebas. Tapi sebenarnya dalam menjalankan tugas memerangi rasuah, mereka bebas menjalankan tugas mereka tanpa campur tangan mana-mana pihak atau mana-mana pengaruh. Saya tahu sebab semenjak tahun 2004 selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri, saya mengambil tanggungjawab sebagai menteri yang orang kata apa, menjaga SPRM. Sebelum tu dia dipanggil apa? BPR. Dulu badan ketika rasuah di bawah Jabatan Menteri. Badan aja. Sekarang Suruhanjaya. Jadi waktu dia badan, saya dah jadi menteri mereka. Waktu dia SPR, saya juga jadi menteri. Saya tahu bagaimana bebasnya mereka mengambil tindakan. Saya menjawab dalam dewan, saya berhubungan dengan mereka hanya dalam majlis-majlis seperti ini. Sebab kalau dia ada majlis macam ni dan suruh ucap, dia nak syok lah sikit panggil menteri. Saya mari je lah. Saya datang, suruh mari saya mari, suruh balik saya balik lah. Dengan sekarang macam itu. Di dalam dewan dan juga dalam apa-apa kenyataan yang saya buat, percayalah, kenyataan itu dibuat ataupun jawapan dalam Dewan Rakyat dibuat, ialah jawapan itu disediakan oleh SPRM. Sebab itu dia bebas dan mereka tidak perlu. Saya juga seperti ahli masyarakat biasa, saya tidak, mereka tidak perlu memberi apa-apa maklumat kepada saya, memaklumkan kepada saya, melainkan hanya kalau mereka merasakan perlu untuk saya tahu bagi menjawab soalan mungkin datang di dalam dewan ataupun mungkin ada reporter-reporter ingin tahu tentang kes tertentu ke apakah, saya jawab berdasarkan jawapan yang telah pun diberikan oleh mereka kepada saya. Jangan silap kan? Jangan silap. Ini semua berdasarkan mereka merupakan badan yang bebas. Hari ini dia panggil saya datang ke PICC. Esok saya tak tahu ada orang komplain tentang saya, dia panggil saya juga datang ke pejabat dia. Yang tu lagi parah. Jangan main-main ya. Dalam menjalankan tugas mereka juga terikat dengan peraturan dan undang-undang tertentu. Bukan itu sahaja, mereka juga dipantau dari segi tugas dan aktiviti yang dijalankan dan dari segi disiplin dan tata kelakuan oleh panel-panel yang telah dilantik. Ada di panel, ada di sini ya, Dato' Ujang, dia pun di panel juga. Saya pun takut juga cakap sebab hari ini dia cukup berkuasa. Bukan saja dia boleh jaga saya, dia juga memantau SPRM ya.
panel-panel yang telah dilantik khusus daripada para ilmuwan dan cendekiawan yang mahir dari pelbagai sektor. Hasil tugas dan aktiviti SPRM dilaporkan kepada Parlimen. Pencegahan rasuah tidak akan berkesan tanpa komitmen dari kerajaan. Oleh itu, kerajaan Malaysia sentiasa komited dan memberi laluan dan sokongan kepada SPRM dalam usaha-usaha untuk mencegah rasuah, baik dari segi penyiasatan, pendakwaan, pendidikan maupun pencegahan melalui sistem dan prosedur. Selain itu, usaha pencegahan rasuah juga akan lebih berkesan jika masyarakat turut sama terlibat dengan memainkan peranan masing-masing ke arah menjadikan rakyat Malaysia tinggi tahap integritinya dan mengamalkan budaya menolak dan membenci perbuatan rasuah. Pelibatan pelbagai sektor seperti sektor swasta, NGO, persatuan-persatuan, pertubuhan, pemimpin-pemimpin agama, komuniti perniagaan, sekolah-sekolah, pusat-pusat pengajian tinggi, awam dan swasta, serta individu-individu dalam pelbagai bidang dan golongan adalah amat penting untuk menimbulkan kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap usaha-usaha pencegahan rasuah. Tadi macam Datuk Abu Kassim sebut tadi, kalau tuan-tuan puan bawa kereta, kemudian dengar orang tengah duduk bincang, ya, dua orang dalam taksi ke bincang, macam mana itu pegawai yang kita boleh bagi buat projek, dengar aja, bagi tahu, ya, bagi tahu kepada SPRM. Sekarang mata dan telinga. Kalau tidak, kita susah nak lawan. Dan kalau sekalipun ada orang kata itu bahawa menteri-menteri itu rasuah, tuan-tuan cakap kepada orang tu, kata, mari kita pergi. Sekali kata, Encik mau pergi mana? Mau pergi ke KLCC. Tak apa, kita pergi ke pejabat SPRM terus. Sebab Encik ada cakap ada itu menteri rasuah. Bawa dia terus, ya. Dan mereka akan janji penyiasatan akan dibuat di ground floor. Tak payah nak terjun daripada tiga-tiga kira. Semua dah bawa ke ground floor, bawa terus, ya. Kita nak lawan rasuah. Sebab kalau orang kata menteri itu rasuah, kita kata sekarang terus kita pergi SPRM. Itu rasuah tu kita tak tahu, tapi Encik kata ada rasuah, mari kita jumpa. Ini peranan yang mesti dimainkan oleh pemandu teksi. Sebab pemandu teksi ni, ada orang bagi tahu saya, pemandu teksi CNN, pemandu teksi CNN, dia penyampai maklumat. CNN, ya, dia penyampai maklumat. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan puan dengar sebagai pemandu teksi orang bercakap, terus dia kata mari kita pergi ke SPRM, sila bagi tahu. Kalau tuan ada kata menteri ke KSN ke KSU ke pengurusi apa ke rasuah, terus buat laporan. Jangan biarkan benda ini berjalan begitu saja. Sebab kita nak perangi rasuah. Bukan setakat kita dengar aja. Sebenarnya kalau tengok dalam akta Suruhanjaya dengan rasuah Malaysia ni, suat layang pun kena siasat. Tengok juga orang, ya. Kalau orang hantar suat layang pun dia kena siasat. Sebab orang kata apa, no stone will be left unturned. Semua mesti disiasat. Jadi kalau suat layang pun siasat, apatah lagi kalau orang cakap, kita kena siasat, ya. Pendedahan dan kesedaran kanak-kanak atau golongan remaja terhadap pendidikan anti rasuah akan membentuk dan memacu negara ke arah kejayaan, kemakmuran dan keamanan. Kerana golongan inilah yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Oleh itu, kanak-kanak perlu ditanam dengan nilai integriti yang tinggi dan nilai membenci serta menolak rasuah. Rasuah adalah haram daripada sisi agama. Siapa yang terlibat dengan usaha mencegah rasuah dijanjikan ganjaran. Agama selain Islam juga mengharamkan perbuatan rasuah. Akibat daripada rasuah adalah kemusnahan dan kemunduran. Kita telah saksikan bahawa antara fakta penyebab negara-negara yang bergolak dari segi politik dan ekonomi, dan negara yang berlaku peperangan, rusuhan dan huru-hara, dan kerajaan-kerajaan yang jatuh yang banyak mengakibatkan kemusnahan dan kemunduran adalah akibat dari rasuah. Tunisia, puluhan tahun, Egypt, Mesir, ini semua
negara yang rasuah berluasa, memimpinnya rasuah, akhirnya jatuh. Ini akibat. Kalau kita nak tengok akibat dia, di antara fakta ialah kerana rasuah yang berluasa. Satu hari pasti dia akan jatuh. Ya. Tuan-tuan sekalian, jika kita sama-sama mencegah rasuah, bermakna kita telah sama-sama menyumbang kepada kejayaan dan kemajuan negara. Kerana negara tanpa rasuah akan menjadi negara yang maju dari segi ekonominya, stabil dari segi politiknya, cekap dari segi pentadbirannya, dan terjamin keselamatannya. Pelabur-pelabur akan tertarik untuk melabur di Malaysia yang akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Ini menyebabkan peningkatan kualiti hidup masyarakat. Kerana ini akan membawa kepada keharmonian dan kesejahteraan rakyat yang secara tidak langsung akan mengurangkan kadar jenayah dan kejahatan sosial. Ini akan membentuk sasiah diri dan membina insan yang berpribadi tinggi dan teguh dengan nilai-nilai murni. Ia merupakan satu putaran hidup yang kita bersama boleh rancang dan bentuk ke arah mana yang kita hendak tuju. Semua ini akan kita capai dengan pelibatan semua pihak bersama SPRM dalam usaha memerangi rasuah. Jika kita ambil contoh negara-negara maju, tahap rasuah adalah amat rendah dan semua pihak memainkan peranan masing-masing bagi memastikan masyarakatnya berintegriti tinggi dan tidak mengamalkan rasuah. Mereka mengamalkan budaya menolak perbuatan rasuah. Kerajaan amat mengharapkan pelibatan semua pihak di peringkat dan bidang masing-masing dalam usaha-usaha memerangi jenayah rasuah. Pemandu-pemandu teksi adalah orang yang paling rapat dengan masyarakat, yang banyak mendapat maklumat daripada penumpang-penumpang teksi. Ini disebut oleh Datuk Komisioner tadi. Pelibatan tuan-tuan adalah amat penting sebagai rakan yang boleh membantu SPRM dalam usaha memerangi rasuah. Tuan-tuan boleh tampil ke depan membuat laporan atau menyalurkan maklumat pelakon rasuah kepada SPRM. Bila belum masuk tu, bagi tahu jabat SPRM, tuan-tuan tahu kat mana. Tuan-tuan juga boleh menyampaikan mesej-mesej anti rasuah yang dikempenkan oleh SPRM kepada penumpang-penumpang di tahap kemampuan tuan-tuan supaya mereka sedar akan tanggungjawab mereka. Tanpa pelibatan semua pihak dalam usaha yang murni ini, dibimbangi hasrat kerajaan untuk mencapai negara maju pada tahun 2020 tidak akan kesampaian. Walau sebaik mana pun undang-undang dikubal atau seteguh mana pun institusi pencegah rasuah dibina, jika tidak mendapat kerjasama orang ramai, maka SPRM tidak akan berjaya dalam menjalankan tugasnya. Harapan saya ialah lebih banyak sektor swasta, NGO dan individu-individu tampil untuk bekerjasama dengan SPRM dalam usaha-usaha pencegahan rasuah. Saya ucapkan terima kasih di atas kesabaran mendengar ucapan saya yang disediakan oleh SPRM. Itu menunjukkan saya tak tipu yang saya cakap tadi. Semua yang saya mencelah keluar itu saya punya ayat lah. Yang lain ini semua SPRM punya. Ya. Jadi tuan sekalian, terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran, dan sebagai akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya melancarkan kempen perangi rasuah melalui teksi. Sekian dari saya.